Maka Imam Ghazali sebut, jika engkau nak berkatkan hidup engkau dengan menghabiskan masa engkau, maka habiskan masa engkau dengan mencari ilmu yang bermanfaat engkau. Maka antaranya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, antara ilmu yang bermanfaat itu ialah, kalau kamu nak tahu engkau telah cari ilmu yang bermanfaat, tanda ilmu yang bermanfaat, tanda engkau telah mendapat ilmu yang bermanfaat bila engkau lagi mengaji, lagi engkau mengenali aib diri kau sendiri. Itu antara ilmu manfaat. Salah satu yang disebut, ada banyak lagi. Salah satu yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, kita nak habiskan masa dengan mencari ilmu, tapi syarat dia, semua orang boleh cari ilmu, tapi Imam Ghazali sebut ilmu yang perlu dicari adalah ilmu yang bermanfaat. Bila ilmu itu ilmu yang membuka aib orang lain, walaupun ilmu itu daripada ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, tafsir, hadis, tapi kalau kau mengaji semua tu membuka aib orang, membanggakan diri kamu sendiri sehingga engkau tak mengenali siapa Tuhan, siapa hamba. Bila kita tak kenal Tuhan, bila kita tak kenal hamba, bila kita mengaji, lagi takbur kita dengan orang. Sebab apa? Kata Imam Ghazali, antara punca takbur paling awal Imam Ghazali letakkan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besar syukur. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur, dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak syukur atas apa yang Allah taala telah rencanakan dan apa yang Allah taala telah laksanakan di atas apa yang Allah taala telah rancangkan kepada kita, atas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada rukun iman yang keenam. Beriman kita kepada Allah Ta'ala dengan qada dan qadar daripada Allah Ta'ala, yakni beriman kita daripada apa yang Allah Ta'ala rancangkan, apa yang berlaku ke atas diri kita, dan apa yang Allah telah laksanakan di atas apa yang Allah Ta'ala telah rancangkan yang akan berlaku pada diri kita hari ini. Maka iman kita berada pada aturan apa saja yang Allah Ta'ala berkehendak berlaku ke atas diri kita. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka hari ini terima kita, redha kita dengan Allah Ta'ala, syukur kita kepada Allah Ta'ala, terima kasih kita kepada Allah Ta'ala atas kehidupan, nikmat hidup yang masih lagi Allah Ta'ala sudi meminjamkan lagi.
Ya, bila disebut kalimat, bila disebut perkataan pinjam, maka satu masa kita akan pulangkan kembali nikmat ini. Makna nikmat ini tak akan kekal kepada kita selama-lamanya. Kerana pada kita fana, pada kita kebinasaan. Dan maka apa yang ada pada kita pada hari ini, segala sesuatu, segala perkara yang ada pada kita hari ini adalah pinjaman. Maka bila sebut pinjam, maka kita akan pulangkan kembali. Maka kita syukur pada Allah Ta'ala dengan nikmat hidup yang masih lagi Allah Ta'ala sudi beri pada hari ini. Yang satu masa kita tak tahu, kita tak jangka bila, kita tak jangka di mana, dan kita tak jangka bagaimana cara Allah Ta'ala nak menjemput kita. Sebab kita, setiap daripada kita ada tempoh expired dia, kan? Walikulli ummatin ajal, kata Allah Ta'ala. Setiap daripada kamu, kullu, setiap, maksud dia tak terlepas seorang pun yang hidup atas muka bumi ada tempoh expired dia. Maksud dia ada tempoh hayat dia, hidup dan masa dia ada tempoh. Maka tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka kita tak ada kuasa. Bukan di bawah kuasa kita untuk kita letakkan di mana aku nak dijemput, bagaimana aku nak dijemput, bila aku nak dijemput. Bukan di bawah penguasaan kita, bukan di bawah pengetahuan kita, ataupun bukan di bawah kealiman kita benda ni. Maka semua yang disebut sebagai al-maut, semua di bawah pentadbiran, aturan dan perancangan dan apa yang telah Allah Ta'ala rancang dan laksanakan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tuan-tuan dan puan rahimakumullah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, maka kita syukur dengan nikmat hidup hari ini. Walau macam mana pun, sama ada kita mau hidup, kita tetap hidup hari ini. Kalau kita tak mau hidup hari ini, kita tetap hidup hari ini. Maka menerima kehidupan yang Allah Ta'ala beri. Jika kita tak menerima dengan kehidupan yang Allah Ta'ala beri ni, apa jalan dia buat? Maka dia akan bunuh diri. Aduh, bila dia tak redha dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan, salah satu daripada kehidupan. Lalu tuan, kita syukur juga pada Allah Ta'ala dengan nikmat yang besar yang Allah Ta'ala sudi memberi kepada kita, iaitu nikmatul Islam. Nikmat Islam adalah nikmat yang paling besar, yang mana saya biasa sebut sebelum ini. Nikmat Islam ini bukan nikmat kita memilih. Kita bukan memilih untuk kita berduduk, untuk kita bersama dengan agama yang benar, dengan jalan yang benar, dengan agama yang telah redha Allah Ta'ala dengan dia, iaitu nikmat Islam ni. Islam yang kita ada hari ini, gelaran kita hari ini adalah Muslim. Apa Muslim? Orang yang beragama dengan agama Islam. Sedangkan tuan, saya ulang balik, Islam ini bukan memilih, tapi kita dipilih untuk berada dalam Islam. Adakah tidak itu nikmat? Sedangkan tuan, hatta sekarang kita nak bersyukur pada Allah Ta'ala akan perkara yang harus. Kita ni benda yang kita ni makhluk yang harus dihidupkan. Kita tak ada istilah wajib Allah Ta'ala nak hidupkan kita. Tak ada. Kita tak diwajibkan dicipta. Kalau kita tengok tauhid balik kan, sifat harus bagi Allah Ta'ala adalah harus bagi Allah Ta'ala menciptakan perkara yang dibenarkan. Ayat Allah Ta'ala boleh meninggalkan ya. Maksud dia contoh, harus Allah Ta'ala jadikan matahari, harus Allah Ta'ala jadikan haiwan, harus Allah Ta'ala jadikan tumbuh-tumbuhan, dan harus kita sebagai manusia Allah Ta'ala jadikan. Lalu kita tak pilih kita nak dihidup sebagai manusia, dan Allah Ta'ala tak suruh kita memilih. Allah Ta'ala tak suruh kita pilih nanti sebelum aku utusan dunia nak jadi apa. Nak jadi binatang, hanya ada tumbuhan, hanya ada manusia. Pilih. Dah, kita tak pilih. Tapi Allah Ta'ala pilih kita menjadi sebaik-baik kejadian, iaitu makhluk Allah Ta'ala berupa bentuk manusia yang dikurniakan akal, dikurniakan nikmat yang patut bagi kita bersyukur. Sebab kita tak pilih, kita tak diwajibkan menjadi manusia. Allah Ta'ala boleh jadikan kita kucing, Allah Ta'ala boleh jadikan kita pokok, Allah Ta'ala boleh jadikan kita bukit, boleh, harus bagi Allah Ta'ala. Tapi dah, Allah Ta'ala pilih kita sebagai seorang manusia, bukan setakat manusia, tapi Allah Ta'ala pilih kita insan yang bergelar, yang bernama Muslim, yakni beragama dengan agama Islam itu. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah Ta'ala sekalian, maka syukurlah kita pada segala apa yang telah Allah Ta'ala rancang dan aturkan pada kita hari ini. Dan tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah Ta'ala sekalian,
Kita syukur, saya ulang balik, kita syukur pada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala pilih lagi kita untuk duduk dalam agama Islam. Allah Ta'ala pilih kita untuk berupa dengan rupa manusia, sebaik-baik kejadian di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan-tuan ketahuilah, semua yang saya sebut tadi, manusianya kita, Islamnya kita, hanyalah pinjaman di dunia ini sahaja. Maka bila sebut pinjaman, kita akan dikembalikan kembali. Sebab tempoh masa sekarang kita sedang berada di atas perjalanan, kerana kita masih lagi hidup oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita sekarang masih lagi berjalan. Kita diberi digelarkan oleh ulama-ulama tasawuf, iaitu salik ilallah. Maka siapa yang hidup lagi, bermakna dia sedang berjalan. Berjalan apa? Berjalan menuju kepada satu tujuan saja. Kehidupan kita sedang berjalan menuju kepada satu tujuan, iaitu menuju kepada keredaan dan kecintaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila sebutlah sebelum-sebelum ni tuan, bila kita berjalan, maksudnya hidup ini bukan setakat hidup tak buat apa. Sebab bila Allah Ta'ala hidup kan, ada kerja, ada amal, ada benda yang Allah Ta'ala beratkan daripada hukum hakamnya, daripada perintahnya. Bermakna berjalan itu adalah apa yang telah kita laksanakan daripada perintah Allah Ta'ala. Lalu kita tak boleh duduk saja. Bila mana Allah Ta'ala hidupkan kita, duduk saja, tak mau buat apa, tak mau dengar perintah Allah Ta'ala, langgar perintah Allah Ta'ala. Lalu kita tak boleh. Maka dalam arti kata salik ilallah, berjalan pada Allah Ta'ala, adalah kita sedang beramal dengan apa yang Allah Ta'ala suruh sekarang. Sebab apa tuan, saya ulang balik, kita tak mau jadi hamba yang duduk atas muka bumi tapi mensia-siakan amal perbuatannya. Ada orang yang tak beramal, memang dah sia-siakan amal umur dia, waktu dia, masa dia di atas muka bumi yang berupa nikmat untuk dia. Masa itu nikmat, kehidupan itu nikmat, umur itu nikmat. Tuan-tuan, yang pentingnya apa? Di sebalik nikmat itu ada keberkatan daripada Allah Ta'ala. Umur itu berkat dah, masa yang ada pada kita tu berkat dah, hidup kita ini berkat dah. Sebab apa tuan? Orang yang tak melakukan apa-apa, orang yang tak beramal walaupun dihidupkan oleh Allah Ta'ala dengan nikmat hidup, nikmat masa ada pada dia, tapi Allah Ta'ala tak kurniakan keberkatan di sebalik nikmat, maka hidup dia tak berguna. Dan tuan, jangan lupa Allah Ta'ala sebut ada orang yang beramal juga tetapi amal dia rugi. Dia sembahyang, dia puasa, dia zakat, dia pergi haji umrah, dia berzikir, dia baca Quran, tapi yang Allah Ta'ala sebut dengan amal dia tu dia rugi. Tambah orang yang beramal ni pun Allah Ta'ala sebut boleh jadi orang yang rugi. Bagaimana orang yang tak pernah beramal langsung? Allah Ta'ala sebut apa? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, kata Allah Ta'ala. Nak ada aku bagi tahu hampa, kata Allah Ta'ala, nak ada aku khabarkan kepada kamu semua siapa dia orang yang beramal tapi rugi. Tuan, kita hidup di dunia ni bukan saja, tapi kehidupan kita dengan nikmat yang ada pada kita hidup. Bila kita ucapkan alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala akan nikmat hidup, adakah cukup sekadar ucapan? Syukur kita, adakah syukur itu cukup sekadar ucapan, ya Allah aku bersyukur dengan hidup, tapi tak bergerak? Tanda engkau bersyukur dengan nikmat hidup, tanda engkau bersyukur dengan nikmat kesihatan yang Allah Ta'ala bagi, engkau bersyukur dengan nikmat anggota yang Allah Ta'ala bagi dengan sempurna, bukan setakat sebutan, tapi ada kerja dan amalan yang perlu engkau lakukan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, tidaklah aku hidupkan jin dan manusia itu illa liya'budun, untuk sembah, untuk abdi diri kepada aku, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dengan umur kita hari ini, kita nak sibukkan ke mana? Kan? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala, jika engkau nak habiskan umur engkau, dalam kitab Bidayatul Al-Hidayah, dalam bab yang ke-8 mungkin, bicara tentang adab-adab bila mana timbul matahari sehingga tenggelamnya matahari, supaya kita menjadi hamba yang beradab kepada Allah Ta'ala, yakni kita tak melakukan benda-benda yang lara, tak melakukan benda-benda yang maksiat dengan Allah Ta'ala. Maka Imam Ghazali susunkan dalam kitab Bidayah Al-Hidayah, ada benda ni. Imam Ghazali susunkan daripada subuh hari apa nak buat,
Apa yang kita nak isikan masa? Habis sampai subuh, Imam Ghazali suruh buat apa? Jika engkau nak habiskan masa engkau, maka kata Imam Ghazali, habiskan masa engkau dengan mencari ilmu. Karena kata Imam Syafi'i sebut apa? Tak ada amal yang lebih utama lepas kamu beramal dengan amal fardu adalah menuntut ilmu. Ada kata Imam Syafi'i rahimahullah, tak ada amal yang lebih utama selepas kamu mengerjakan kefarduan adalah menuntut ilmu. Maka ilmu, sebab apa tuan? Ada setengah orang daripada kita, ada segolongan orang daripada kita menyangkakan bahawa ilmu itu hobi. Ilmu itu hanya memenuhkan masa dan waktu sahaja. Dah. Ilmu ni apa dia? Ilmu ini fardu. Apa dia fardu? Kewajipan bagi seorang muslim, kata Nabi SAW. Nabi bersabda apa? Talabul ilmi faridatun 'alal kulli muslim. Maka siapa-siapa yang bergelar muslim, iaitu orang yang beragama dengan agama Islam, kata Nabi, maka dia diperintahkan pada dia, dihukumkan ke atasnya dengan ilmu itu fardu. Maka itu anda rahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Maka kita dah dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Maka jom kita berkatkan kehidupan kita dengan umur kita, dengan habiskan masa kita dengan mencari ilmu. Sebab apa tuan? Saya teringat satu hadis Nabi SAW yang Nabi sebut ganjaran bagi orang yang beristiqamah dengan ilmu cukup besar. Orang yang beristiqamah dengan majlis ilmu cukup besar ganjaran dia, kata Nabi SAW. Bila nama Nabi sebut, wahwa bila man ja'ahu malakul maut wahwa yatlubul ilma liyuhyil bihil Islam, kata Nabi di akhir hadis itu, dengan nikmat ilmu yang ada dia, dengan dia istiqamah dengan ilmu ini, kata Nabi, fabainahu wa bainal anbiya'i darajatun wahidatun fil jannah, maka dia dengan nabi-nabi akan berada dalam satu syurga yang sama. Siapa dia? Orang yang beristiqamah hingga ke akhir hayat hidup dia dengan ilmu. Tuan-tuan, kita nak beramal, dalam arti kata berjalan kepada Allah Ta'ala adalah beramal kita dengan Allah Ta'ala. Maka dalam amal itu wajib kepada kita ilmu. Mana mungkin kita beramal tanpa ada ilmu? Jika ilmu itu fardu, jika ilmu itu, tuntut ilmu itu satu kefarduan, satu kewajipan, mana mungkin beramal tanpa ilmu? Sedangkan amal itu perlu kepada ilmu, dan ilmu itu satu kewajipan, yang mana Nabi SAW menerima wahyu yang pertama daripada Allah SWT di Gua Hira. 3 kali Nabi bergigil badan sebab nak menerima satu wahyu, kan? Wahyu yang berkenaan, wahyu yang berkaitan dengan ilmu. Bila mana Jibril datang berjumpa Nabi SAW, buat pertama kalinya berjumpa Jibril. Sebelum tu Nabi, sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi telah lalui fasa ru'yatu sadiqah, mimpi yang akan berlaku. Berapa kali Nabi mimpi benda yang sama akan berlaku, iaitu Nabi akan berjumpa dengan malaikatul Jibril. Bila jumpa, Jibril sebut pada Nabi SAW, Iqra'. Menggigil Nabi sambil berkata Nabi SAW, ma ana biqari, aku tak hati baca dan aku tak hati menulis. Nabi tak baca dan Nabi tak menulis. Nabi sebut, aku tak tahu aku nak baca apa, kata Nabi, sambil menggigil badan Nabi SAW. Kemudian apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Malaikat Jibril datang pada Nabi, peluk Nabi, peluk sampai Nabi tenang balik. Bila dilepaskan Nabi, bila Nabi dah tenang, dah relax, malaikat Jibril tanya lagi pada Nabi, sebut lagi pada Nabi, Iqra', bacalah. Kembali menggigil badan Nabi SAW buat kali keduanya, bergigil. Datang Jibril pada Nabi SAW, peluk Nabi SAW sampailah Nabi tenang kembali. Bila dilepaskan balik, Jibril sebut kembali, Iqra', kembali gigil badan Nabi SAW atas kalimah Iqra' itu sahaja. Itu dia suruhan pertama daripada Allah Ta'ala. Apa dia? Berkenaan dengan ilmu. Maka tidaklah, adakah penting ataupun tidak, rasa-rasa penting ataupun tak penting ilmu,
Kan bila mana Allah Taala turunkan firman Dia yang pertama, wahyu yang pertama berkenaan dengan ilmu, dan Nabi wajibkan kepada kita sebagai seorang muslim dengan ilmu. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Taala sekalian, maka jom kita sibukkan diri kita dengan ilmu, sebab amal itu memerlukan ilmu. Amal yang kita lakukan memerlukan ilmu, dan di sebalik amal kita nak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka macam mana nak mencapai tahap mukhlisin? Macam mana kita nak capai tahap mukhlisin, yakni orang yang ikhlas dalam beribadat kepada Allah Ta'ala, jika kita tak mulakan dengan ilmu yang pertama dulu? Langkah martabat yang pertama adalah mengaji ilmu. Kemudian kita melalui fasa kefahaman dalam berilmu. Kemudian kita melalui fasa beramal dengan apa yang faham. Sebab orang yang tak faham, dia takkan boleh beramal dengan apa yang dia mengaji. Sebab kita nak beramal dengan apa yang kita mengaji, kena melalui fasa kefahaman dalam ilmu itu dulu. Sebab itu kata ulama, saya selalu sebut, tunggu sebut apa? Ramai yang orang mengaji. Orang mengaji ni ramai. Orang tuntut ilmu ini ramai. Tapi sedikit saja yang faham dengan apa yang dia mengaji. Sikit sangat. Orang mengaji ramai, tapi nak faham ilmu sikit saja. Orang yang faham itu ramai, tapi yang nak beramal dengan apa yang dia faham itu sedikit saja. Tak ulama. Dan ramai orang yang beramal, tapi sedikit saja yang ikhlas dengan apa yang dia amal. Tuan-tuan, maka mula dia di mana? Mula dia dengan ilmu. Maka tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka jom kita sibukkan diri kita dengan berkatkan diri kita, tanda syukur kita kepada Allah Ta'ala. Bukan sekadar lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillah satu, tapi Alhamdulillah juga perlu digerakkan dengan anggota badan kita, menandakan kesyukuran kita dengan akal fikiran kita, dengan nikmat akal kita, dengan nikmat kesihatan kita, dengan nikmat panca indera yang sempurna, boleh nampak, boleh dengar, boleh sebut, boleh berjalan, boleh sentuh, itu semua nikmat. Yang mana nikmat ini daripada awal dulu, muda-muda dulu, nikmat ini jelas. Apa dia? Muda-muda dulu, mata celik elok, nampak semua terang belaka. Bila sampai umur, dia kuih lama kuih rabun, kuih lama kuih tak nampak. Maka ulama tasawuf mengkiaskan apa? Sebenarnya Allah Ta'ala nak suruh engkau padam-padamkanlah penglihatan engkau ke arah dunia, celik-celikkanlah penglihatan kamu kepada akhirat itu. Kan? Telinga yang boleh mendengar, lama kelamaan daripada awal kita boleh dengar, mula-mula dulu, muda-muda dulu, orang jerit daripada jauh, orang cakap daripada jauh, kita boleh dengar lah. Ni orang duduk sebelah, apa dia? Tak dengar. Orang duduk sebelah cakap, tak dengar dah. Ulama tasawuf sebut apa? Allah Ta'ala nak suruh, tutupkanlah pendengaranmu dengan dunia, buka-bukalah pendengaranmu dengan akhirat pula. Tuan-tuan, sebab apa? Kita melalui fasa yang kita tak tahu bila yang Allah Ta'ala nak sekat kehidupan kita ini, bila yang Allah Ta'ala nak putuskan kesedapan dunia dengan kita, bila yang Allah Ta'ala nak putuskan perancangan dunia dengan kita ni. Maka tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka Imam Ghazali sebut, jika engkau nak habiskan waktu dan hayat hidupmu sebagai tanda kamu syukur dengan Allah Ta'ala, dengan tubuh badan yang sihat dengan Allah Ta'ala, maka habiskanlah umurmu dengan menuntut ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang biasa, ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, yakni bermanfaat kepada diri dan bermanfaat kepada orang-orang lain sama. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala, seperti mana Imam Syafi'i rahimahullah, kita kenal Imam Syafi'i macam mana menghabiskan waktu hidup dia dengan ilmu, dengan mengaji saja. Seperti mana yang dikhabarkan kan, bila kita mengenali Imam ni Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i ni Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin Sa'ib. Syafi'i bukan nama Imam Syafi'i. Syafi'i itu nama tok dia, nama tuan dia, gelaran bagi dia. Adapun nama imam kita adalah Muhammad bin Idris. Yang mana kita boleh tengok riwayat macam mana dia mengaji. Sebab itu kata Imam Syafi'i, dia nakalkan kata-kata bukan atas kalam saja, tapi dia lakukan dulu. Kan, bila mana Imam Syafi'i sebut amal yang paling utama selepas kamu beramal dengan amal fardu adalah tuntut ilmu, dia boleh tunjuk dengan cara dia mengaji macam mana. Permulaan mengaji. So Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, Palestin, pindah kepada bumi Mekah.
mengaji di bumi Mekah dengan ilmu dia, sampai tok guru di bumi Mekah tu sebut apa dekat dia, wahai Imam Syafi'i, aku dah tak ada modal dah nak ajar apa. Sampai tok guru sebut macam tu kat dia, punya mengaji sampai tok guru tak tahu nak ajar apa dah, habis semua ilmu aku habis dah, hampir sambung lagi lah mengaji. Ketika itu bermulalah ia balik rumah kan, bila tok guru dia sebut pada macam tu dekat dia, sampai tok guru tak tahu nak mengajar apa, punya mengaji sungguh Imam Syafi'i sampai dah tak ada apa nak mengajar. Tok guru bila guru dia sebut macam tu, pergilah kau ngaji lagi. Dia balik rumah jumpa mak dia, kebetulan dia dengar di Madinah ada seorang ulama yang alim. Sampai dia bermula dah cerita dia dengan Imamuna Al-Imam Malik, Imam Malik guru kepada Imam Syafi'i. Dia bagi tahu mak dia, aku nak pergi Madinah, aku nak sambung mengaji sebab aku dengar ada seorang ulama dekat sana. Dalam lingkungan kata ulama ada khilaf juga. Ada setengah ulama kata Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Malik lingkungan umur 20-an. Ada setengah ulama menyebut lingkungan belasan tahun, bermula daripada 13 tahun ke 12 tahun. Mengaji pula, habis dah mengaji kat Mekah dengan guru dia, pindah kepada Imam Malik, apa yang ibu Imam Syafi'i sebut kepada dia. Ya mungkin ibu-ibu kita tak boleh nak sebut kat kita kalau kita nak pergi mengaji macam tu. Kan? Apa Imam Syafi'i sebut kepada Imam Syafi'i, wahai anakku, wahai Syafi'i, pergilah engkau mengaji. Tuntutlah ilmu sepenuhnya. Jangan kamu balik lagi mana ilmu kau tak cukup lagi. InsyaAllah kita akan berjumpa di akhirat nanti. Tu dia mak dia sebut. Mak dia sebut bukan minggu depan kita jumpa lagi nah. Bulan depan kita jumpa, cuti nanti balik asrama mai jumpa. Tu mak kita lah. Kan kita mengaji mula ni kan sebulan sekali balik, 2 bulan sekali balik kan mengaji. Ni mak Imam Syafi'i sebut apa? InsyaAllah di akhirat nanti kita akan jumpa balik. Mana apa? Dan jangan balik lagi mana mak dia tak suruh balik, Imam Syafi'i tak balik daripada mengaji dia. Maka pergilah berangkat dia ke kota Madinah bersama mengaji bersama Imam Malik. Kan macam mana kita dah maklum dan kita ma'ruf bagaimana pengajian Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Bila mana sampai kepada Imam Malik kan, Imam Syafi'i tak ada kita untuk mengaji dengan Imam Malik. Sedangkan Imam Malik ni orang yang tegas, orang yang syadid, orang yang alim. Kan? Bila mana Imam Malik berada di kota Madinah, takkan ada mana-mana fatwa yang boleh dikeluarkan melainkan Imam Malik yang akan buat keluar. Dan ulama lain takkan boleh buat keluar fatwa melainkan Imam Malik. Sebab apa? Segan. Imam Malik alim. Bila Imam Syafi'i sampai, lingkungan umur ada setengah umur sebut 13 tahun, 15 tahun, 15 tahun. Umur anak kita hanya baru tingkatan 3. Imam Syafi'i dah habis satu guru dah dekat Mekah. Sambung pula dengan Imam Malik. Ada setengah riwayat sebut bila dia duduk dengan Imam Malik dan mengaji dengan Imam Malik, dia masuk. Bila Imam Malik tengah mengajar, cakap. Masuk seorang budak umur 13 tahun, 15 tahun contohnya. Masuk, duduk belakang. Buat menulis, olok-olok menulis, buat tulis. Sebab buku tak ada, tak ada pensel, tak ada. Nampak dia main ayat liung. Setengah riwayat sebut dia tulis apa yang Imam Malik katakan, dia tulis gunakan air liur dia di tangan. Dia tulis. Sebab apa? Dia duduk belakang sebab takut kitab tak ada, tak ada, nak mengaji. Imam Malik pusing belakang, nampak hang ni main masuk kelas aku, hang tak mengaji. Dia kata ada, aku tulis. Dia kata sebab Imam Malik baca lebih kurang 4-15 hadis. Imam Malik tanya, uji dia balik, hang tulis apa? Hang sebut balik. Dia sebut satu pun tak tinggal. Imam Syafi'i tu baru tingkatan 3. Kita tingkatan 3 hariah kan, dan 3 hariah kita. Imam Syafi'i baru tingkatan 3. Bahasa kita sebutlah tingkatan 3 lah kan, umur belasan tahun. Dia kata kan nak mengaji. Dia tak, lepas tu Imam Malik syurkan dia main mengaji kat rumah. Kalau betul yang nak main mengaji, sebab bila Imam Malik uji dia macam tu, dia boleh jawab. Imam Malik sebut lain macam dia ni, otak dia brilian sungguh ni. Dia kata, nak main mengaji dengan aku, hamai rumah aku. Mengaji kitab apa? Al-Muwatta. Lalu Al-Muwatta lebih kurang tebal Al-Quran, nipis sikit saja daripada Al-Quran. Tebal itu. Imam Malik pinjamkan. Ada setengah riwayat sebut Imam Malik pinjamkan kitab daripada Imam Syafi'i dalam 3 hari. Ada setengah riwayat sebut Imam Syafi'i meminjam buku kawan dia. Tapi banyak riwayat sebut Imam Syafi'i meminjam buku Imam Malik. Imam Malik serahkan buku Al-Muwatta dekat dia, 3 hari suruh baca.
Kalau tak boleh hafal pun tak apa, bacalah sepintas lalu pun. Sebab nak mengaji nanti. Ada setengah riwayat sebut bila Imam Malik, Imam Syafi'i dapat buku Imam Malik Muwatta 3 hari, dia hafal beribu hadis dalam masa 3 hari. Dalam masa, ada setengah riwayat sebut 2 hari. Tak kisahlah 2 hari ke 3 hari ke, yang penting Imam Syafi'i hafal 1000 lebih. Dalam tu ada hadis dia hafal, bukan setakat hadis, makna hadis, riwayat siapa, semua matan-matan hadis semua dia hafal habis. Cukup 3 hari jumpa Imam Malik, tasmi' semua. Sampai 15 ke 20 dia ni otak lain macam ni. Sampai Imam Malik umur belasan tahun, Imam Malik sebut kepada anak murid dia yang lain, orang mai jumpa dia, kamu semua, kalau engkau nak dapatkan ilmu yang lain, ilmu yang nafis, ilmu yang pelik-pelik, engkau pergi jumpa anak murid aku Muhammad bin Idris, pergi jumpa dia. Sampailah orang mai jumpa Imam Syafi'i baru umur berapa belas tahun, pergi jumpa nak dapatkan ilmu daripada Imam Malik, ilmu yang diwariskan, keizinan daripada Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Habis, ringkas cerita, habis dia mengaji dengan Imam Malik, sambung pula pergi Iraq pula, sampailah dia jadi ulama yang international, ulama dunia. Antara anak murid Imam Malik yang boleh membuat mazhab sendiri, Imamuna Syafi'i kan, bila berada di Iraq, mak dia Imam Syafi'i. Mak Imam Syafi'i sebut dekat Imam Syafi'i, dia tak balik rumah tuan, sebab mak dia tak bagi balik. Dia tak balik rumah pergi mengaji. Haji. Bila sampai rombongan ke kota Mekah kan, rombongan haji umrah daripada Iraq main, mak dia pun sertai rombongan haji. Bila sampai dekat dalam masjid, jumpa dengan seorang ulama yang sedang mengajar daripada Iraq. Mak dia dengar ulama ini mengajar. Bila saat-saat dia mengajar, dia akan sebut qala Muhammad bin Idris, qala Muhammad bin Idris, qala Muhammad bin Idris. Dan mak Imam Syafi'i dengar, dia terpelik, dia kata macam aku kenal nama ni. Dia kata berpuluh tahun dah tuan, mengaji berpuluh-puluh tahun dah. Tiba-tiba seorang ulama daripada Iraq tu sebut, saat-saat bila dia mengajar, dia akan sebut qala Muhammad bin Idris, telah berkata Muhammad bin Idris bagian. Habis kelas pengajian, mak dia pergi jumpa ulama daripada Iraq ni. Mak dia tanya, yang hang sebut tadi Muhammad bin Idris tu siapa dia? Dengan bangganya kan, ulama daripada Iraq dengan bangga dia, ni adalah guru aku yang berada di Iraq tapi berasal di kota Mekah ni, membesar di kota Mekah ni. Mak dia sebut apa? Wahai Syekh, itulah anak aku. Dan Muhammad bin Idris tu anak aku. Oh, Syekh tu terkejut, Masya Allah. Ada wasiat apa-apa yang kau nak pesan dekat dia? Ya tuan, Syekh ni sebut dekat mak dia, ada apa-apa wasiat yang kau nak aku sampaikan bila aku balik Iraq nanti, nak ada aku pesan apa-apa dekat dia? Ini cerita macam mana Imam Syafi'i mengaji. Mak dia sebut kepada Syekh ni, mak dia sebut apa? Bagitahulah Muhammad itu, bagitahulah Syafi'i itu, kalau dia nak balik rumah, aku benarkan dia balik sekarang. Tuan, bertahun-tahun tak jumpa mak, tiba-tiba mak panggil balik. Mak dia pesan kat Syekh tu, kalau kau jumpa Syafi'i nanti, bagi tahu kat dia, kalau dia nak balik rumah, aku dah izinkan dia balik mai. Aku dah izinkan dia balik mai. Makna dia berpeluang berjumpa di dunia, sedangkan janji dulu insya-Allah di akhirat nanti baru kita jumpa. Tu mak yang lepaskan anak pergi mengaji, dan itulah hikmah dia. Siapa-siapa yang lepas dengan kerelaan dan redha daripada Allah Ta'ala, dan susah hati, Allah Ta'ala akan pertemukan juga, Allah Ta'ala akan jumpakan juga. Maka mak Imam Syafi'i pesan macam tu dekat Syekh, jika Imam Syafi'i nak balik, beritahu dia aku dah benarkan dia balik. Maka bila Syekh ni balik ke Iraq, jumpa dengan guru dia Imam Syafi'i, bagi tahu aku jumpa mak hang, wahai guru, aku jumpa mak kau kata kalau kau nak balik boleh balik. Tuan-tuan, seronok lah, boleh balik, mak panggil balik dah, siap-siap. Orang Iraq ni pun tak mau lepas dia, sebab apa? Ni guru yang mereka sayang sungguh, tak mau lepas dah. Tapi nak buat macam mana? Imam Syafi'i nak balik, berapa lama dah tak jumpa mak dah, nak balik. Bila nak balik, orang Iraq ni, orang anak murid dia ni, bagi hadiah dekat dia sebelum dia balik ke kota Mekah, bagi unta, hadiah semua bagi. Sampailah terhimpun unta yang ada pada dia 100 ekor untuk dia bawa balik di Mekah, yang mana hari hidupnya berkorban masa dia dengan ilmu, bawa balik dengan harta benda, tak cari pun,
benda tu mai. Benda tu sampai dekat dia. Maka dia pulanglah dengan beberapa orang anak murid dia, jaga. Ni nak buat untuk beratus ekor ni buat balik. Jaga. Bila sampai nak masuk kota Mekah, dia hantar seorang anak murid dia, pergi dulu rumah dia. Pergi dulu rumah dia, jumpa dengan mak dia, khabarkan kepada ibuku, aku dah masuk kota Mekah, aku nak sampai tak lama lagi. Antara adab, antara sunnah, antara adab kita dengan orang bila kita nak bertamu di rumah orang, pastikan kita khabarkan dulu kita nak mai rumah. Itu adab lah. Antara yang ditunjuk oleh ulama adab bertamu. Kita tak boleh nak terjah macam tu, tara memang tak ada depan pintu. Dia ni nak kemas rumah pun tak ada, apa pun tak ada nak siap. Antara adab kita, sebelum kita nak mai rumah kau dulu ni, aku nak mai rumah hang ni, saya ikut mai. Dan lah dia nak prepare makan, dia nak kemas rumah. Tu rumah mesti malu kalau tiba-tiba tamu mai mengejut, dia tak ada apa nak bagi makan. Rumah berselerak. Tak syok. Antara adabnya juga bila kita nak bertamu di rumah orang, antara Imam Syafi'i tunjuk, bagi tahu dulu. Maka bila Imam Syafi'i bagi tahu anak murid dia, bagi tahu mak aku dulu, aku dah nak sampai dah. Anak murid dia pun ketuk pintu. Jangan bagi salam, mak dia buka pintu, hang siapa? Aku anak murid Imam Syafi'i. Aku anak murid Imam Syafi'i, nak khabarkan kepada kamu wahai ibu, Imam Syafi'i sudah masuk dalam kota Mekah dan dia tak lama lagi dia akan sampai. Apa yang mak dia tanya? Apa yang bersama dengan Imam Syafi'i sekarang? Apa yang dia buat balik sekarang? Mak dia tanya macam tu. Maka anak murid dia sebut dengan seronok dan bangganya, dengan Imam Syafi'i sekarang ada 100 ekor unta dan beberapa hadiah. Apa mak dia sebut? Suruh dia patah balik. Aku tak mau itu. Aku suruh dia keluar pergi mengaji, bukan buat balik harta dunia mai kat aku. Dan mak dia sebut macam tu. Bagi tahu anak aku Imam Syafi'i jangan balik. Kalau dia bawa balik harta dunia mengenai jumpa aku, bawa balik dengan harta isi dunia itu, jangan balik. Kau pun anak murid dia pun nyong patah balik jumpa Imam Syafi'i. Beritahu dengan rasa sedih, ya guru, wahai guru, aku jumpa ibu engkau. Ibu engkau tanya apa yang ada dengan kau. Habis itu engkau jawab apa? Aku beritahu bahawa engkau bersama dengan 100 ekor unta dan juga beberapa hadiah. Mak engkau kata jangan balik kalau bawa balik macam ni. Imam Syafi'i panggil semua penduduk kota Mekah waktu itu. Panggil semua penduduk kota Mekah, hadiahkan seluruh ekor unta. 100 ekor unta ni bagi seluruh kepada seluruh kota Mekah. Semua orang ambil. Semua orang ambil hadiah dia, semua orang ambil unta-unta tu. Tinggal dekat dia apa? Kitab je. Wahai guru anak murid, patah balik rumah aku, bagi tahu aku nak balik. Anak murid pergi jumpa mak Imam Syafi'i. Wahai ibu Syafi'i, mak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sedang perjalanan balik. Maka mak dia tanya apa yang ada bersama dia. Hanyalah kitab sahaja yang ada dengan dia sekarang. Itu anak aku. Mak dia sebut, panggil dia balik. Itulah yang aku tunggukan. Itulah anak aku Imam Syafi'i. Maka dia balik. Tuan nak ceritakan apa? Penghabisan masa, pengorbanan masa, tinggal semua benda semata-mata untuk ilmu yang ditunjukkan, bukan sekadar naqal, bukan sekadar yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, tapi apa yang ditunjukkan oleh Imam Syafi'i. Maka Imam Ghazali sebut, jika engkau nak berkatkan hidup engkau dengan menghabiskan masa engkau, maka habiskan masa engkau dengan mencari ilmu yang bermanfaat engkau. Maka antaranya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, antara ilmu yang bermanfaat itu ialah, kalau kamu nak tahu engkau telah cari ilmu yang bermanfaat, tanda ilmu yang bermanfaat, tanda engkau telah mendapat ilmu yang bermanfaat bila engkau lagi mengaji, lagi engkau mengenali aib diri kau sendiri. Itu antara ilmu manfaat. Salah satu yang disebut, ada banyak lagi. Salah satu yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, kita nak habiskan masa dengan mencari ilmu, tapi syarat dia semua orang boleh cari ilmu, tapi Imam Ghazali sebut ilmu yang perlu dicari adalah ilmu yang bermanfaat. Bila ilmu itu ilmu yang membuka aib orang lain, walaupun ilmu itu daripada ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, tafsir, hadis, tapi kalau kau mengaji semua tu membuka aib orang, membanggakan diri kamu sendiri sehingga engkau tak mengenali siapa Tuhan, siapa hamba. Bila kita tak kenal Tuhan, bila kita tak kenal hamba, bila kita mengaji, lagi takbur kita dengan orang. Sebab apa? Kata Imam Ghazali, antara punca takbur paling awal Imam Ghazali letakkan ilmu.
Bila kita berilmu benda ni, kita doa pada Allah Ta'ala, moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada ilmu yang membawa takbur dengan Allah Ta'ala. Sedangkan takbur itu sifat Allah. Allah Ta'ala sebutlah hadis kursi, al-qibriya'u ridai wal azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam wa la ubali. Kata Allah Ta'ala, jika pada aku ini, kata Allah Ta'ala, sifat membesarkan diri dan mengagungkan diri itu sifat aku, pengakuan daripada Allah Ta'ala lah hadis kursi. Dua sifat ni mutlak untuk aku. Faman naza'ani wahidan minhuma, siapa-siapa yang cuba rebut salah satu daripada dua sifat ni, alqaituhu, kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut apa? Alqaituhu fi jahannam, aku akan campakkan dia ke dalam neraka jahannam. La ubali, aku tak ambil peduli tentang dia lagi. Bila lagi mengaji, ilmu tu betul, ilmu tu dah betul dah. Tapi jika ilmu itu betul, tapi ilmu itu membawa ketakburan lebih tinggi, sehingga kita tak sedar bahawa kita telah ambil sifat Tuhan. Bila ambil sifat Tuhan, kita siapa? Dalam dunia ni ada dua saja, hamba dengan Tuhan, makhluk dengan Khaliq, yang mencipta dan yang dicipta. Bila kita jadi bersifat dengan sifat Tuhan, bermakna siapa hamba, siapa Tuhan. Kalau kita tak berada di makam hamba, siapa kita? Salah satu je. Bila kita telah bersifat dengan sifat Tuhan, mana lagi Tuhan kita? Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka tanda kita telah mengaji ilmu yang bermanfaat, kata Imam Ghazali, bila lagi mengaji, engkau lagi mengenali aib diri engkau sendiri, lagi mengenali keburukan, keaiban diri kamu sendiri. Jika engkau mengenali keaiban, lagi mengaji, lagi nampak buruk orang, lagi nampak salah orang, lagi nampak aib orang, bermakna ilmu itu bukan ilmu manfaat untuk kamu. Maka tanda kita mengaji ilmu manfaat bila kita boleh cerminkan diri kita balik, bila kita boleh mengaji dan tengok apa yang tak kena, apa yang kurang dekat aku. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Allah Ta'ala suruh tengok diri dulu, tengok diri dulu. Wahai orang yang beriman, dengan ilmunya kita beriman dengan Allah Ta'ala. Qu anfusakum, pelihara diri kamu dulu. Maka mengaji, tengok apa yang tak kena, tengok apa yang silap. Ni yang silap, yang buruk, yang aibnya, tala mai kat sini, bukan pergi tunjuk depan, kan? Mengaji bukan tunjuk depan, tunjuk mai ikut ni, aku yang tak betul, aku yang salah. Sebab antara sifat-sifat orang soleh itu 4 benda. Antara sifat orang soleh 4 perkara. Apa dia? Bila mana dia senantiasa ingat kebaikan orang lain dan lupa kebaikan diri, dan sentiasa ingat kejahatan diri dan lupa kejahatan orang. 4 benda. Ingat baik diri, ingat baik orang, lupa baik diri. Ingat jahat diri, lupa jahat orang. Ni antara sifat orang soleh. Apa yang buruk, apa yang tak elok dekat dia, dia ingat. Dan apa yang baik, apa yang dia pernah lakukan dalam bentuk kebaikan, dia lupa habis. Aku pernah buat baik kat dulu, no? Kata. Dan dia tak pernah ingat kesalahan orang dekat dia. Ini antara sifat orang yang soleh. Dan tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka jom kita habiskan masa dan waktu hidup kita ini dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Maka jom kita penuhkan nikmat ini dengan apa? Dengan tuntun ilmu. Kerana tuntun ilmu di akhirnya, kata Nabi SAW, fabainahu wa bainal anbiya'i darajatun wahidatun fil jannah. Engkau dengan aku dan para nabi yang lain berada dalam satu syurga yang sama. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubbu man yuhibbuka wa hubbu amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.